Bertemu kembali rentasan berita edisi 768, saya Zawazli Yusof, antara paparan utama. Jasa memang alat politik. Bajet 2021 indah kabar daripada rupa. Mana peruntukan untuk sekolah tahfiz dan agama? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seluruh Malaysia tahu bahawa Jabatan Hal Ehwal Khas atau JASA merupakan unit propaganda politik parti pemerintah. Ketika Barisan Nasional berkuasa, JASA digunakan untuk menyerang pihak pembangkang dengan menggunakan wang rakyat. Sepatutnya unit propaganda parti menggunakan dana parti politik berkenaan, bukannya wang yang sepatutnya diagihkan demi kebajikan rakyat. Justru dana yang berjumlah 85.5 juta ringgit di dalam belanjawan 2021 iaitu 4 juta ringgit di bawah butiran 021000 Hal Ehwal Khas atau JASA dalam komunikasi strategik dan industri kreatif dan 81.5 juta ringgit di bawah butiran 050100 perluasan Jabatan Hal Ehwal Khas atau JASA dalam dasar baharu amat tidak wajar. Peruntukan ini wajar dibatalkan dan cadangan mewujudkan semula jasa dibatalkan. Wang rakyat boleh digunakan untuk tujuan lain yang jauh lebih bermanfaat. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai, Fahmi Fazil mengkritik alasan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM yang mewujudkan semula jasa dengan perbelanjaan yang amat besar sebagai satu kelemahan. Sebagai perbandingan, jumlah ini boleh digunakan untuk membina 2 buah klinik kesihatan jenis 2 yang dilengkapi peralatan perubatan terkini dan mampu memberi khidmat kepada 500 hingga 800 pengunjung setiap hari. Atau ia boleh digunakan untuk membina 3 bangunan sekolah dengan 24 bilik darjah setiap satu. Atau ia boleh dimasukkan ke dalam tabung cerdik di mana jumlah ini mampu membeli 85,000 komputer riba tambahan untuk begitu ramai pelajar sekolah rendah dan menengah yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara dalam talian, tegasnya. Menurut beliau, fungsi jasa bertindih dengan pelbagai agensi sedia ada termasuk Jabatan Penerangan RTM bernama TV, Komunikasi Strategik Stratcom, malah juga unit komunikasi korporat kementerian. Kenapa tidak dibelanjakan sahaja 85.5 juta ringgit ini untuk membeli peralatan baharu, menambah perjawatan dan memperkukuh badan-badan dan agensi-agensi sedia ada? Soalnya, beliau mempersoalkan sama ada Perikatan Nasional sebenarnya berkata bahawa agensi-agensi lain yang diberi lebih daripada 731 juta ringgit dalam belanjawan 2021 tidak mampu atau gagal melaksanakan tugas menyampaikan maklumat hingga ke akar umbi. Kononnya jasa dijenamakan semula demi menangani penyebaran berita palsu dan mewujudkan negara bangsa yang bersatu padu. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Shah Alam Khalid Abdul Samad menyelar penubuhan jasa. Menurut beliau, jasa ditubuhkan kerana wakil rakyat kerajaan Tebuk Atap tidur. Nasib baiklah Permata tak nak dihidupkan balik. Atas alasan jasa nak dihidupkan balik pasal apa? Pasal wakil rakyat tak buat kerja. Kerana apa dikatakan wakil rakyat tak buat kerja? Kerana jasa inilah yang akan dihantarkan kepada setiap kawasan nak dapatkan maklumat. Kerana apa? Wakil rakyat Perikatan Nasional tidur. Sepatutnya kerja untuk mendengar keresahan rakyat dan menyampaikan maklumat kepada mereka dilakukan oleh wakil rakyat dan ejen-ejen kerajaan sedia ada seperti ketua kampung dan sebagainya. Malah bekas pengarah jasa Datuk Dr. Muazzar Zarkasi sendiri menegur Menteri KKMM Datuk Saifuddin Abdullah supaya tidak perlu defensif bahawa jasa tidak ada kaitan politik kepada kerajaan. Dalam kenyataannya, jasa akan bertindak sebagai agensi penyebaran maklumat dan komunikasi kerajaan secara strategik. Itu memang tujuan jasa. Ia tetap dikaitkan dengan politik. Jangan apologetik, katanya dalam kenyataan di Facebook. Justru alasan untuk menghidupkan semula jasa tidak masuk akal.
Usul mengarut ini wajar dibatalkan dan dana berjumlah 85.5 juta ringgit ini diagihkan kepada program-program dan agensi-agensi penerangan dan komunikasi sedia ada atau dibelanjakan untuk program-program yang lebih bermanfaat kepada rakyat. Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menyifatkan Belanjawan 2021 gagal jadi umpan untuk pilihan raya umum. Beliau berkata Belanjawan 2021 Kerajaan Perikatan Nasional yang didambakan sebagai belanjawan kononnya kerajaan berbelanja besar untuk memulihkan ekonomi negara sebenarnya bukan satu realiti yang boleh kita banggakan. Menurut beliau, banyak peruntukan yang penting yang harus diberi prioriti dipotong serta disalurkan kepada tempat-tempat yang tidak munasabah. Sekiranya dibandingkan semasa Kerajaan Pakatan Harapan, Belanjawan 2020 lebih memanfaatkan rakyat. Sedangkan Kerajaan PN kini, peruntukan untuk rawatan kanser dikurangkan 58% atau 192 juta ringgit dan rawatan untuk penyakit buah pinggang dipotong hampir 78% atau 196 juta ringgit. Malahan peruntukan bagi Pusat Pengajian Tinggi Bumi Putra UiTM turut dipotong sebanyak hampir 129 juta ringgit bagi tahun 2021. Manakala bagi sektor pertanian dan perikanan pula, potongan peruntukan juga dibuat oleh Kerajaan PN apabila jumlah peruntukan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan merosot 158 juta ringgit berbanding 4.9 bilion ringgit di bawah Pakatan Harapan, tegasnya. Beliau juga terkejut apabila peruntukan untuk Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM dikurangkan 26% atau 37.4 juta ringgit tahun depan. Bagaimana pula taraf sosioekonomi kehidupan nelayan boleh ditingkatkan serta industri perikanan negara dimajukan jika peruntukan asas dipotong sebegitu drastik sekali? Soal Faiz. Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu juga mempersoalkan apakah kerajaan merasakan sektor pertanian dan perikanan tidak penting untuk memacu ekonomi negara apabila peruntukan untuk industri padi dan beras juga dipotong 5% atau 3.1 juta ringgit. Beliau juga kecewa dengan keputusan Kerajaan Perikatan Nasional menghadkan moratorium pinjaman hanya bagi golongan B40 bagi tempoh singkat 3 bulan. Manakala golongan M40 pula hanya sekadar menghulurkan bantuan sekiranya potongan gaji dilakukan oleh majikan ataupun kehilangan pekerjaan. Ujarnya lebih mendukacitakan belanjawan tersebut juga tidak memberikan tumpuan khusus kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam mengaplikasikan teknologi industri 4.0. Seharusnya insentif seperti geran khas dan bantuan keuangan tambahan diberikan kepada PKS untuk meningkatkan proses operasi mereka. Secara keseluruhannya, Belanjawan 2021 jika diteliti secara mendalam terkait dengan lompong dan kelemahan dalam berhadapan dampak pandemik COVID-19. Tindakan Kerajaan Perikatan Nasional mengetengahkan belanjawan yang hanya indah khabar daripada rupa ini adalah sangat mengecewakan. Jika Perikatan Nasional menganggap Belanjawan 2021 sebagai gula-gula pilihan raya, mereka akan gagal kerana belanjawan ini tidak banyak membantu meringankan beban rakyat dan polisi utuh memulihkan ekonomi negara, tegasnya. Sementara itu, Pengerusi Amanah Terengganu Datuk Raja Kamaru Bahrain Shah mengecam perbelanjaan 2021 terbesar dalam sejarah negara namun peruntukan makin kecil untuk sekolah agama. Belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul yang diharapkan oleh rakyat dapat menyelamatkan negara dari sengsara ekonomi dan pandemik COVID-19 ternyata lebih banyak membawa kehampaan. Belanjawan yang terbesar dalam sejarah ini membawa banyak kekecewaan dari kerajaan yang menjanjikan pembelaan terhadap Melayu Islam. Rakyat mengharapkan pemerkasaan institusi agama yang perlu pembelaan seperti institusi tahfiz, sekolah agama dan sebagainya, ujarnya. Beliau amat kecewa kerana kerajaan Tebu Atat memberi keutamaan kepada jasa satu badan propaganda politik. Anehnya, kerajaan menyatakan alasan 85 juta ringgit untuk jasa adalah untuk menyebarkan maklumat kepada rakyat, tegasnya. Agenda agama Islam, pendidikan dan kebajikan rakyat nampaknya tercorot dalam perbelanjaan 2021 ini. Maka sesuailah kalau kita kata bajet ini hanya indah kabar daripada rupa.
Menteri Agama sekarang, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad dikatakan bukan orang politik. Entah kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak melantik ahli parlimen PAS. Mengetahui hal ehwal agama pun kita tidak tahu. Sedangkan dalam parti politik itu penuh dengan agamawan dan pemutar hadis. Sekarang kita tahu sebabnya. Menteri Agama bukan ahli politik itu apabila ditanya mengapa bajet tahun lepas ada peruntukan RM100 juta untuk sekolah-sekolah tahfiz dan agama tapi tiada pada tahun ini. Beliau menjawab, Alhamdulillah, tahun ini peruntukan keseluruhan untuk hal ehwal agama Islam adalah RM1.4 bilion. Saya tidak gemar kepada perbandingan walaupun jumlah ini lebih banyak daripada tahun lalu. Belanjawan pada saya bukan pertandingan untuk merendahkan sesiapa. Dahulu baik, sekarang pun baik. Bezanya, setiap tahun pasti ada penambahbaikan. Ini soal kebajikan dan masa depan rakyat. Nasib baik Menteri Agama bukan daripada parti PAS. Terselamatlah parti itu daripada menjawabnya. Apa yang boleh kita harapkan daripada parti politik yang lebih berminat membeli Mercedes-Benz dan menaikkan allowance daripada membantu rakyat menangani krisis akibat COVID-19? Kosong. Kosong seperti peruntukan untuk sekolah tahfiz, sekolah agama dan sekolah pondok. Beginilah apabila kerajaan Melayu Islam memerintah, kononnya. Dahulu, bekas Menteri Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menjadi orang yang paling dibenci. Selain Menteri Keuangan Lim Guan Eng, beliau menerima pelbagai gelaran jelek daripada walaun dan para pentaksub. Malah program Rahmatan lil Alamin diejek dan diperlekeh. Kini apabila tiada peruntukan untuk sekolah tahfiz, sekolah agama dan pondok, Menteri Agama kata, saya tidak gemar buat perbandingan. Itulah jawapan paling selamat. Lantas pemimpin dan pentaksub PAS terus terkesima. Sedangkan hakikatnya peruntukan yang dahulu dapat RM100 juta yang dikecam kononnya tidak cukup itu, kini sudah tidak ada langsung. Seolah-olah bantuan khas RM100 juta kepada Mahat Tahfiz dan sekolah agama rakyat yang pernah mereka bersilat menuntutnya pada zaman pentadbiran Barisan Nasional sudah menjadi tidak relevan. Perlu diingatkan, hakikatnya tahfiz TVET juga dilaksanakan oleh Mujahid. Beliau ketika menjadi Menteri Agama juga mencadangkan untuk menjadikan konsep tahfiz agro sebagai salah satu cabang institusi tahfiz di negara ini. Sebelum ini kita ada tahfiz yang mengikuti TVET, iaitu program pendidikan dan latihan teknikal serta vocational. Ada juga tahfiz profesional, tahfiz kejuruteraan. Tapi tak ada lagi tahfiz agro, katanya. Justru sekali lagi ditekankan soalan, apa kita boleh harapkan daripada parti yang menyokong Donald Trump, seorang anti-Islam tegar untuk kekal menjadi Presiden Amerika Syarikat bagi penggal kedua. Kenyataan itu dibuat oleh Timbalan Ketua Pemuda PAS yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas Fazli Syari ketika berkongsi ciapan daripada Trump yang akan membuat sidang media mengumumkan kemenangannya dengan caption strong, formidable and convincing. By the way, hope this guy will be the winner. Maksudnya, apapun saya harap dia akan jadi pemenang. Kononnya, kalau Trump menang Amerika Syarikat akan terus dalam keadaan lemah, kelakar. Sejauh itu sahajakah kemampuan untuk ahli parlimen PAS berfikir, maklumat di hujung jari dan rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.